Batu bersurat Terengganu dianggarkan telah berusia lebih kurang 700 tahun dan merupakan batu bersurat yang mempunyai ukiran yang paling tua dan tulisan Jawi pertama yang dijumpai di Malaysia. Penemuan ini membuktikan Islam telah sampai ke Terengganu sebelum 1326 atau 1386 Masihi. Batu ini ditemukan tenggelam selepas banjir surut di tebing Sungai Tersat, Kampung Buloh di Kuala Berang, Hulu Terengganu pada tahun 1887. Assalamualaikum adik-adik. Bertemu lagi kita dalam rancangan Lestari Jawi. Kak Zira berharap agar adik-adik dalam keadaan sihat sejahtera selalu. Seperti biasa, Kak Zira akan ditemani oleh Rara. Hai Rara, apa khabar? Hai Kak Zira, khabar baik. Tak sabar rasanya nak belajar Jawi bersama Kak Zira dalam episod kali ini. Baiklah Rara, pada episod kali ini kita akan belajar tentang perlembangan vokal. Baiklah Kak Zira, jom kita mulakan. Baiklah adik-adik, dalam sistem ejaan Jawi sekarang, terdapat 4 huruf vokal dan 2 gabungan huruf vokal yang digunakan bagi melambangkan 6 fonem vokal atau bunyi vokal baku, iaitu A, I pepet E, I taling E, I, O, dan U. Huruf tersebut ialah alif, ya, ya dan waw, serta gabungan huruf alif, ya dan alif, waw. Adik-adik juga boleh membuat rujukan melalui buku pedoman umum ejaan Jawi. Baiklah, seterusnya Kak Zira akan terangkan cara setiap vokal dilambangkan. Vokal A dilambangkan dengan 2 cara yang berikut. Vokal A dilambangkan dengan huruf alif apabila hadir di awal kata atau terletak di suku kata terbuka. Contohnya, angkut, antara, arca, anak, satu. Vokal A tidak dilambangkan dengan huruf alif apabila hadir di suku kata tertutup konsonan vokal konsonan. Contohnya, bantah, langsir, kembang, rambutan, sekolah, sukan. Vokal I pepet dilambangkan dengan 3 cara yang berikut. Vokal I pepet dilambangkan dengan huruf alif apabila hadir di awal kata seperti contoh yang berikut. Emak, emping, engkau, entah. Cara kedua adalah apabila I pepet tidak dilambangkan dengan apa-apa huruf apabila hadir di suku kata terbuka sebelum akhir atau suku kata tertutup. Contohnya, sebelah, gendang, menteri, dokumen,
meter. Cara ketiga adalah apabila i pepet dilambangkan dengan huruf ya apabila hadir di suku kata akhir terbuka. Contohnya, metod, mekanisma, nasionalisma, period. Vokal i taling e dilambangkan dengan dua cara, iaitu cara yang pertama, vokal i taling e dilambangkan dengan huruf alif ya apabila hadir di awal kata. Contohnya, edar, ejek, elok, engsel. Cara yang kedua, vokal i taling e dilambangkan dengan huruf ya apabila hadir di suku kata terbuka atau suku kata tertutup, di tengah atau di akhir kata. Contohnya, becak, leceh, tauge, tempe, selekeh, sendeng. Vokal i dilambangkan dengan dua cara yang berikut. Vokal i dilambangkan dengan huruf alif ya apabila hadir di awal kata. Contohnya, isi, ikan, imbas, isteri. Cara yang kedua, vokal i dilambangkan dengan huruf ya apabila hadir di suku kata terbuka atau suku kata tertutup, di tengah atau di akhir kata. Contohnya, sisi, titik, dingin, mimpi, himpit, belimbing. Bagi vokal o pula dilambangkan dengan dua cara yang berikut. Vokal o dilambangkan dengan huruf alif waw apabila hadir di awal kata. Contohnya, orang, oleh, ombak, ongkos. Cara yang kedua, vokal o dilambangkan dengan huruf waw apabila hadir di suku kata terbuka atau suku kata tertutup, di tengah atau di akhir kata. Contohnya, soto, kota, jodoh, ronda, kerongkong, pidato. Manakala vokal u dilambangkan dengan huruf alif waw apabila hadir di awal kata. Contohnya, ubat, umpan, unta, unggun. Baiklah adik-adik, sekian sahaja sesi pembelajaran kita tentang pelembangan vokal. Baiklah Rara, selepas ini kita akan ke segmen yang seterusnya kan? Ha, betul Kak Zira. Adik-adik yang Rara sayangi, kita akan ke segmen Mari Membaca Jawi.
Baiklah adik-adik, episod kali ini Rara akan membaca sekali lagi buku cerita terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, iaitu Siri Cinta Jawi, Telatah Pak Kadok. Okey adik-adik, Rara akan membacakan sebuah buku cerita berjudul Pak Kadok dengan Baju Baharu. Sebermula Maka adalah sebuah negeri bernama Cempaka Sari. Rajanya bernama Indrasari. Maka kerajaan baginda itu mempunyai adat istiadat yang lengkap seperti kerajaan-kerajaan yang lain. Akan tetapi, baginda mempunyai tabiat suka menyabung ayam sehingga menjadi kebiasaan hidup baginda. Dengan hal yang demikian, habislah sekalian rakyat seisi negeri itu menjadi kaki menyabung. Mereka asyik dan leka dengan menyabung pada setiap masa. Tiada sekali-kali mengambil bina kepada mendirikan syariat Nabi SAW kerana raja-raja dan orang besar-besarnya terlalu amat suka melakukan pekerjaan maksiat itu. Maka adalah seorang tua pertengahan umur namanya Pak Kadok. Tinggal di tepi sungai di hujung negeri itu. Adapun Pak Kadok itu terlalulah dungu. Pada suatu hari, Pak Kadok berkata kepada istrinya, "Aku ini Mak Siti, ingin pula rasanya hendak pergi menyabung ke gelanggang baginda itu kerana terlalulah pula sukanya aku melihat orang menyabung beramai-ramai di situ. Mari kita sabungkan ayam biring si Kunani kita itu kerana mengikut fatwanya terlalu bertuah. Bolehlah kita pertaruhkan kampung kita kepada baginda. Kalau menang, tentulah kita mendapat duit baginda itu." Maka ujar isteri Pak Kadok, "Jikalau begitu, baiklah. Pergilah awak menyabung. Bawalah ayam kita itu." Maka sahut Pak Kadok, "Jahitkanlah baju dan seluar aku dahulu daripada kertas yang baru ku beli ini. Lekaslah menjahitnya." Maka kata istrinya, "Bagaimana awak hendak membuatkan baju dan seluar kertas ini? Jikalau dipakaikan kelak, tentulah cari bertelanjang di tengah gelanggang sabungan itu. Bukankah awak malu besar?" Maka ujar Pak Kadok, "Tiada mengapa, buatkan juga lekas-lekas. Aku hendak pergi." Setelah itu, isteri Pak Kadok pun segeralah mengambil gunting lalu mengguntingkan seluar dan baju itu dengan tiada berdaya lagi. Maka kata Pak Kadok, "Usahlah dijahit. Perkat sahajalah supaya cepat." Lepas sudah digunting oleh istrinya itu dengan sesungguhnya, diperkatalah olehnya. Apabila sudah, lalu diberikan kepada Pak Kadok. Maka dia pun segeralah memakai pakaiannya sedondon, iaitu sepasang baju berwarna merah berbunga-bunga, seluar berwarna kuning hitam, terlalu hebat rupanya. Tambahan pula, terkena tengkolok hilang menyusung angin. Untuk cerita seterusnya, adik-adik boleh belajar membaca Jawi bersama keluarga di rumah. Jangan lupa untuk dapatkan buku cerita ini di dbpniaga.com atau di jendeladbp.my. Baiklah adik-adik, sekian sahaja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa tekan butang suka, kongsi dan langgan video kami. Terima kasih, semoga bertemu lagi.